Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Saya Zul. Selamat datang kembali ke channel. Baik, Astro boleh mengambil tindakan kepada penjual kotak Android. Apakah isu dia? Sebelum tu kita intro dahulu. Okey guys, Astro boleh ambil tindakan penjual kotak Android. Jadi hal ini adalah ditujukan kepada penjual kotak Android ataupun Android box di luar sana, especially yang jual dekat Shopee, Lazada, Facebook dan sebagainya. Senang cakap yang jual online. Okey, berita ni baru dikeluarkan semalam. Sumbernya adalah berita harian. Okey, kita tengok satu-satu peringatan kepada penjual kotak Android. Sebab apa korang kena beringat sangat-sangat kerana Astro sudah pun Astro sudah pun boleh mengambil tindakan undang-undang kepada vendor atau penjual kotak Android yang memiliki kandungan cetak rompak khususnya milik syarikat itu. Okey, saya nak buat peringatan. Dalam konten ni ada banyak sangat undang-undang punya bahasa. Dan saya ada screenshot juga dia punya akta-akta dan sebagainya. Jadi mungkin agak berat sikit lah. Tapi pada saya perlu ceritakan benda ni supaya kita ada cakna sedikit lah kan. Kita ada cerdik sikit mengenai akta-akta yang ada dalam Malaysia ni, especially yang melibatkan pasal Android box. Okey, baik. Penganalisis Maybank IB Research Yin Xiaoyang berkata Astro boleh mengambil tindakan di bawah Seksyen 51B kerana ia adalah pemilik hak cipta asal kandungan berdasarkan Akta Hak Cipta Pindaan 2022. Okey, apakah dia Seksyen 51B? Okey, inilah dia Seksyen 51B tu. Okey, akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas Seksyen 51A seksyen yang berikut iaitu pembelian untuk ujian. Okey, penolong pengawal boleh mengarahkan pemunya hak cipta atau mana-mana orang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemunya hak cipta untuk membuat pembelian untuk ujian apa-apa barang yang ternyata sesuai manfaat bagi maksud menentukan sama ada atau tidak peruntukan akta ini dipatuhi. Nampak tak? Bahasa dia memang pening sikit. Tapi dia nak bagi tahu yang dekat sini adalah bahawa Astro ataupun syarikat media boleh menguji pembelian kotak Android bagi menentukan sama ada terdapat pelanggaran hak ciptanya dan mengambil tindakan undang-undang terhadap pesalah yang disyaki. Okey, ini cerita dia senang. Maksudnya maybe ada pegawai ataupun pengawal daripada Astro, dia test beli. Dia test beli daripada buyer berkenaan ataupun suspek-suspek berkenaan. Dan actually dah banyak berlaku. Dia beli dulu. Dan korang kena tahu, bila korang beli dekat Shopee, kita akan dapat address, betul? Kita akan dapat address. Alamat tersebut. So alamat tersebut lah yang mungkin akan diguna balik untuk menentang korang. Okey, ni alamat ni lah alamat lokasi yang mana korang jual Android box tersebut. Okey, sama ada guna alamat kedai ke, alamat rumah ke, premis kan. Okey, alamat rumah dan warehouse dan sebagainya, ia boleh menjadi bukti. Sebab diorang nak beli, diorang nak test ada tak Android box ni kosong ke atau dah siap dengan IPTV yang ada copyright material daripada Astro. So berhati-hati. Okay, akta ini jelas mengiktiraf penstriman teknologi sebagai jalan untuk melanggar hak cipta. Bacaan Seksyen 43AA membayangkan bahawa platform e-dagang dan media sosial yang secara terbuka menjual peranti penstriman haram atau kotak Android ini berkemungkinan bersalah kerana melanggar hak cipta. Okey, nampaknya. Okey, kalau tengok kat situ, apakah dia 43A? Yang nombor 1, tiada seorang pun boleh melakukan atau memudahkan pelanggaran hak cipta dalam apa-apa karya. So dengan membuat suatu teknologi penstriman untuk dijual atau disewakan, mengimport sesuatu teknologi penstriman, maksudnya korang beli dekat China ke atau kat luar negara, C. Menjual atau menyediakan, menawarkan, mendedahkan atau mengiklankan untuk dijual atau disewakan.
memiliki atau mengedarkan sesuatu teknologi penstreaman dalam perjalanan urusan. D. Mengedarkan sesuatu teknologi penstreaman bagi maksud selain dalam perjalanan urusan sehingga sesuatu takat yang menjejaskan pemunya hak cipta itu atau menawarkan kepada orang awam atau memberikan apa-apa perkhidmatan teknologi penstreaman. Okey, macam contoh IPTV, okey, ada box yang siap dengan live stream dan sebagainya. Benda tu semua termasuk dalam Akta 43 AA ni. Okey, jadi korang dapat so at least kena tahu memang bahasa dia orang ni, bahasa undang-undang ni memang macam sikit kan. Jadi tinjauan YouGov Februari 2019, ini dah lama lah, 2019 ni cerita dia sebelum COVID dulu kan, mendapati bahawa 87% pemilik kotak Android membelinya daripada platform e-dagang dan media sosial, katanya dalam satu nota penyelidikan. Astro sebelum ini dilaporkan mula mendekati platform media sosial dan e-dagang untuk menamatkan penjualan kotak Android yang memiliki kandungan cetak rompak. Okey, benda ni dah pun berlaku dan ada beberapa seller-seller dah report dia orang punya Shopee dah pun kena ban. Okey, dia suruh dia upload je sekejap kena ban, upload je kena ban. Dan kalau kita tengok pun banyak nama-nama macam setengah Android box kita nak cari dah tak jumpa. Okey, keyword-keyword dia dah tak jumpa. Jadi memang dia dah pun bergerak dengan agresif lah setakat ni. Okey, termasuklah konten daripada YouTuber. Macam saya punya video baru-baru ni pun dah di-strike disebabkan ada konten yang merujuk pada IPTV. Okay, so very aggressive right now lah. Ya, susulan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 24 Mei 2021 bahawa penjualan set kotak dengan kandungan cetak rompak adalah diharamkan. Berdasarkan keputusan Mahkamah Tinggi itu, Astro mengharapkan pengguna yang menamatkan langganan akaun untuk beralih ke kotak Android. Berdasarkan keputusan Mahkamah Tinggi itu, Astro mengharapkan pengguna yang menamatkan langganan akaun untuk beralih ke kotak Android akan kembali menjadi pelanggan Astro. Saya salah seorang yang berpindah daripada Astro kepada Android box. Tetapi adakah saya nak berpindah kembali kepada Astro? Semestinya tidak. Sebab sekarang bukan saja nak cerita kita kalau tolak tepi IPTV haram. IPTV halal banyak. Okey, contohnya macam baru ni saya review mengenai Sport TV Now, dan lepas ni ada lagi satu IPTV halal yang korang boleh tonton, especially tonton sukan. Sebab saya rasa rancangan Astro dah tak relevan lah. Okey, saya tak tonton rancangan Astro yang ada di Astro. Apa-apalah macam meletop ke whatever, benda tu pada saya tak relevan untuk saya. Saya suka tonton sukan. Jadi sukan saya cuma cari channel sukan yang legal sekarang ni. Okey, contohnya Sport TV dengan harga RM8.90. Daripada saya ambil package Astro Sukan dengan kena ambil yang dia punya basic dan sebagainya, saya pernah bayar sebulan hingga RM180. Yang pada saya sangat tak berbaloi untuk kembali kepada Astro. Sorry Astro. Okey, Syaoyang bagaimanapun berkata disebabkan akta itu baru dan belum diuji di mahkamah, ceritanya belum ada lagi mangsa dan mungkin akan ada mangsa selepas ini. Okey, anggaran pendapatan dan harga sasaran bagi saham Astro adalah tidak berubah. Mereka berkata ia berdasarkan hasil langganan TV Astro yang meningkat 1 hingga 2% selepas jatuh 30% sepanjang 6 tahun yang lalu. Tinggi. Okey, 30% sale dia drop and baru naik balik 1 ke 2%. Mungkin salah satu faktor adalah gerakan menggunakan Ultra dan Ultibox dan merging dengan ataupun collaboration dengan Hotstar dan juga Netflix. Sebab orang boring nak tengok live TV, orang nak tengok juga VOD. Dan sekarang dia memang membuat langkah membuat VOD dengan join package. Ambil Astro, dapat Netflix dan juga Hotstar. Dan sekarang dia buat join package dengan Unify. So korang dapat one price, orang kata apa, one discount price, dapat internet, dapat Astro, dapat Netflix dan juga Hotstar. Okey, bijak lah. Okey, tapi still dengan kos yang ada sekarang ni, seperti apa yang diorang tulis dekat sini, kami juga berpendapat operasi jualan mungkin kekal tidak stabil.
bukan hanya disebabkan kandungan cetak rompak, okey, kandungan, tetapi sentimen pengguna yang rapuh ketika ini, betul? Sebab masing-masing sekarang masih dalam keadaan ekonomi yang tidak stabil sehingga memaksalah keluarkan KWSP. Okey, ini kerana kuasa membeli semakin terhakis akibat kenaikan inflasi. Bukan sahaja inflasi, sekarang ni ramai orang dah hilang punca pendapatan, ekonomi tak stabil, dan sekarang ni akibat perang di Rusia dan Ukraine, banyak barang-barang dan harga naik semua. Itu semua sangat-sangat mempengaruhi keseluruhannya. Bagaimanapun, ia boleh menjadi titik perubahan yang sangat positif untuk Astro. Okey, itu antara kandungan berita dia yang saya dapatkan daripada sumber Berita Harian. Ini link dia lah. Saya linkkan dekat description. Okey, baik. So, apa pendapat korang? Pendapat korang mengenai berita ini. Right? Dia berusaha supaya bila dia bantras Android box, orang yang beralih daripada Astro ke Android box akan kembali beralih kepada Astro. To be honest, saya antara orang yang beralih daripada Astro kepada Android box, dan seperti yang saya cakap tadi, saya tidak akan kembali kepada Astro. Dengan kos macam cakap tadi lah, dengan cost of living yang meningkat sekarang ini, harga barang makanan pun meningkat. Jadi untuk nak spendkan kepada entertainment yang boleh saya kata saya pun dah tak tengok sangat TV. Cuma tengok sekali-sekala, mungkin seminggu sekali je saya tengok. Macam saya tengok MotoGP, World Superbike dan juga UFC. Itu 3 je saya tengok. Dan selain daripada tu saya tengok Netflix. Dan itu pun saya install dekat phone. Tapi kalau dia nak attack betul-betul Android box, pada saya benda ni agak susah nak dilakukan kerana kebanyakan apps-apps IPTV boleh diinstall di smartphone. Okay, boleh diinstall di Android smartphone, boleh diinstall di Android TV, boleh diinstall di Windows PC ataupun Mac PC, boleh diinstall juga dekat Apple produk. Jadi sebenarnya apa yang saya boleh katakan, ini cuma langkah sahaja untuk menakut-nakutkan. Tapi yes, betul, memang ada memang berkesan juga. Tetapi untuk nak memujuk orang kembali kepada subscription Astro, mungkin pada saya tidak. Pada korang, apa pendapat? Okey, boleh komen dekat bawah. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.